Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Safusha. Untuk jam ini kita nak mulakan dengan persoalan berkenaan dengan soal jawatan Timbalan Perdana Menteri yang kembali dibangkitkan secara tidak langsung. Cetus perselisihan pendapat antara parti dalam Perikatan Nasional. Bersatu dakwa dijanjikan jawatan Timbalan Perdana Menteri atau TPM, namun ia tidak dipenuhi. UMNO pula nafi, begitu juga PAS. Kemelut dan penafian ini apa maknanya sebenarnya? Dan bersedia di talian Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan penganalisis politik yang juga pensyarah kanan Universiti Melaya. Selamat pagi, Dr. Taufik. Selamat pagi. Ya, Dr. Taufik, apa sebenarnya yang boleh kita terjemahkan, yang kita boleh faham dengan perselisihan faham berkaitan dengan jawatan ini? Terima kasih Syazwani. Sebenarnya kita lihat tidak ada satu hubungan ataupun persahabatan yang jujur dan ikhlas dalam pembentukan kerajaan di peringkat persekutuan. Kerana kita lihat akhirnya mereka bercakaran antara satu sama lain kerana mereka melihat kuasa politik itu lebih penting daripada segala-galanya. Sebab itulah saya lihat Perikatan Nasional ini merupakan satu jenama politik tiruan yang ditubuhkan untuk menyaingi Barisan Nasional dan akhirnya tidak memberikan satu impak yang baik dan bagaimana kekuatan Perikatan Nasional itu mampu diteruskan bagi berhadapan dengan PIU 15 yang akan datang. Dan saya lihat percakaran politik dalam kerajaan persekutuan ini akan berterusan kerana mereka melihat bahawa ada satu jawatan yang sangat penting di sisi Perdana Menteri, iaitu jawatan Timbalan Perdana Menteri yang sangat diidam-idamkan oleh ahli-ahli parlimen daripada pihak kerajaan, kerana itu merupakan jawatan paling kanan dalam kerajaan, memerlukan seorang tokoh individu yang sangat diyakini berpengaruh serta mampu untuk menyatukan ahli-ahli parlimen bagi terus menyokong kerajaan. Tetapi saya tidak nampak ada calon yang sesuai untuk jawatan tersebut. Ya, Dr. Taufik, cerita berkenaan dengan jawatan TPM ni, Timbalan Perdana Menteri ini, pertikaian persoalannya sebenarnya apa sebenarnya signifikan jawatan ini dalam kerjasama parti seperti yang Dr. Taufik katakan, ya mungkin ia adalah jawatan paling kanan, tapi apa signifikannya kerjasama parti? Sepatutnya jawatan Timbalan Perdana Menteri ini diberikan kepada parti yang mempunyai satu kekuatan dominan dalam pembentukan kerajaan komponen peringkat persekutuan. Itulah sebenarnya yang menggambarkan bahawa jawatan ini dibentuk ataupun jawatan ini diwujudkan bagi mengimbangkan kuasa politik yang ada dalam sebuah parti dominan. Tetapi kita lihat hari ini tidak ada satu parti yang cukup dominan dalam kerajaan persekutuan yang mampu untuk memperkukuhkan kedudukan kerajaan. Dan saya sebenarnya khawatir percakaran politik melibatkan parti-parti politik dalam kerajaan persekutuan ini akhirnya menyebabkan kerajaan itu sendiri tumbang, lemah dan tidak memberikan satu kebaikan ataupun kelebihan kepada rakyat. Dan kenapa dalam tempoh sekarang jawatan Timbalan Perdana Menteri itu direbut-rebut dan dikecohkan oleh pemimpin-pemimpin politik, sedangkan rakyat di luar sana berhadapan dengan kemelut ekonomi, berhadapan dengan kenaikan isu harga barang, dan kita lihat ahli-ahli politik tidak henti-henti bercakaran dan membincangkan tentang jawatan politik berbanding dengan kehidupan rakyat yang lebih sukar berbanding dengan kehidupan menteri-menteri yang sebenarnya kita lihat lebih selesa berbanding dengan rakyat. Ya, isu kebajikan rakyat ini memang hangat diperdebatkan, Dr. Taufik. Tapi kita nak tahu jugalah, mengapa agaknya pada pendapat Dr. Taufik, mengapa soal ini dibangkitkan ketika ini? Mungkin ada perkara yang tersurat ataupun tersirat sebenarnya, Dr. Taufik? Kebajikan rakyat ini merupakan satu isu ataupun satu tanggungjawab yang perlu ditangani dengan baik oleh mana-mana pemimpin yang menjadi pemimpin di peringkat persekutuan ataupun negeri. Tetapi jika sebuah kerajaan tidak mampu mengawal kenaikan harga barang ataupun apa-apa saja berkaitan dengan kemelesetan ekonomi, saya khawatir sebenarnya dengan pertikaian yang diketengahkan oleh rakyat, bagaimana rakyat mampu untuk mewujudkan keyakinan kepada kerajaan, apatah lagi berhadapan dengan PIU 15, maka saya lihat mana-mana kerajaan sekalipun perlu memikirkan dan memfokuskan tentang kebajikan rakyat terlebih dahulu berbanding dengan pergelutan politik ataupun mana-mana persaingan politik dalam kerajaan itu sendiri. Kerana rakyat semakin meluat bosan dengan apa yang berlaku dalam suasana persetaraan politik negara dan akhirnya memberikan kesan besar kepada kematangan demokrasi ataupun pelibatan rakyat dalam konteks demokrasi di negara ini. Ya, dengan tuntutan ini, Dr. Taufik, kita nak faham jugalah tuntut jawatan TPM. Ada parti yang menuntut jawatan tersebut. Secara tidak langsung, ia juga mempersoalkan ataupun ada parti yang membangkitkan juga berkenaan dengan
perlu adanya PRU 15 dengan segera bagi menghentikan tuntutan-tuntutan seperti ini. Pada pendapat Dr. Taufik sendiri. Tuntutan ini sebenarnya ditimbulkan kerana kita lihat dikatakan ada perjanjian ataupun MOU atau apa sekalipun bentuk persefahaman bagi membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kedudukan dan kestabilan kerajaan itu tidak kekal kerana asyik diancam daripada parti-parti politik yang membentuk kerajaan. Dan saya lihat solusinya iaitu jalan yang terbaik kita mengadakan pilihan raya umum bagi menyelesaikan ataupun kita mendiamkan ahli-ahli politik, parti-parti politik yang cuba menjadikan sesuatu isu ataupun pemimpin sebagai tebusan politik dalam keadaan yang tidak menentu kerana mereka melihat kepentingan jawatan itu lebih penting berbanding kepentingan rakyat. Dan saya yakin sebenarnya kalau diadakan PRU 15 dalam tempoh yang sesuai, saya tidak katakan tempoh segera, tetapi tempoh yang sesuai kepada rakyat, kepada semua parti-parti politik, rakyat akan menerima secara terbuka kerana mereka tidak mahu lagi duduk dalam persekitaran politik yang tidak stabil. Mereka tidak tahu lagi bagaimanakah masa depan kerajaan yang mampu untuk memberikan dasar-dasar yang terbaik kepada negara. Kita lihat keadaan hari ini tidak menentu. Bagaimana sebuah kerajaan mampu bergerak dengan jentera yang kuat sekiranya tidak ada satu kestabilan politik yang mampu untuk melajui negara dalam tempoh yang panjang. Dr. Taufik menyatakan adakan PRU itu pada masa yang sesuai. Bila agaknya masa yang sesuai itu? Adakah selepas tamatnya penggal ini sekitar Jun atau Julai tahun depan? Saya lihat tarikh tersebut agak lambat, tetapi yang sesuai iaitu selepas bajet yang akan dibentangkan pada hujung tahun ini bagi bajet tahun 2023, dan pada waktu tersebut juga rakyat sudah meneliti tentang perancangan dasar dan strategi kerajaan pada tahun hadapan. Dan keadaan persekitaran politik hari ini juga sebenarnya tidak cenderung kepada kebajikan rakyat ataupun bagaimana rakyat mahukan kehidupan yang lebih selesa, kerana dalam pelaksanaan perancangan itu memerlukan tempoh yang panjang. Tidak boleh kita ubah suatu perubahan ekonomi itu dalam tempoh 1-2 bulan. Ini sebenarnya rakyat mahu, rakyat tidak mahu terlalu tergesa-gesa dan akhirnya mereka menjauhkan diri daripada demokrasi atau pilihan raya itu sendiri. Ya, Dr. Taufik, ada penganalisis politik juga berpendapat bahawa meskipun PRU 15 ini disegerakan, sekiranya ia disegerakanlah, namun dilihat masalah yang sama akan tetap berlaku iaitu mungkin kerjasama antara mana-mana parti politik itu tiada. Jadi pada pendapat Dr. Taufik, bagaimana kita nak mungkin selesaikan perkara ini sebelum PRU 15 diadakan? Kita boleh menganalisis kerana kita merupakan sebahagian daripada kelompok masyarakat akademik yang boleh meneliti, menjangka, tetapi kita tidak boleh menyatakan suatu keputusan itu lebih awal kerana kita bukan bomoh politik yang boleh menentukan siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Cuma bagaimana strategi politik itu perlu diletakkan lebih awal oleh parti-parti politik, bagaimana untuk mendapatkan sokongan dan pengaruh daripada rakyat bagi memastikan sebuah parti yang dominan yang kuat di peringkat persekutuan. Kerana dua blok ini, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, perlu pastikan jika mereka mahu mendapat kuasa yang cukup dominan, bagaimana untuk mempengaruhi sokongan dan pengaruh rakyat bagi memastikan kestabilan politik. Kerana kita tidak tahu siapakah yang mampu untuk merajui kerajaan selepas ini dengan kemasukan undi 18, undi automatik, isu-isu semasa yang mampu untuk mempengaruhi sokongan pengundi dalam PRU 15 yang akan datang. Kita tidak boleh tentukan lebih awal siapa akan menang, akan kalah. Tetapi kita boleh lihat sejauh mana parti-parti politik ini mampu untuk menarik sokongan dan pengaruh daripada rakyat. Itu sebenarnya lebih tepat. Ya, okey. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan penganalisis politik yang juga pensyarah kanan Universiti Melaya atas ulasan itu tadi.